Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma. Okay. Adab-adab mandi masuk dalam bab yang baru, yaitu adab-adab mandi. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, apabila engkau junub. Junub ni maksudnya apa? Junub ni maksudnya apa? Junub ni bukan maksudnya keluar mani. Junub ni maksudnya, dari segi bahasa, junub ni maksudnya apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Kan? Tatajafa junubuhum. Junubuhum, junub. Tu dari segi bahasa tu maksudnya baring ataupun tidur. Faham? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka meninggalkan mereka meninggalkan tempat tidur mereka pada waktu malam. Nampak? Okey. Jadi junub dari segi bahasa ni maksudnya tidurlah. Tapi dari segi istilah junub ni ialah berhadas besar. Berhadas besar. Okey. Jadi apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi. Mimpi apa? Mimpi basah lah. Okey. Ataupun jima'. Hubungan suami isteri. Jadi ada dua saja dia bagi tahu sini, jangan tambah yang ketiga. Faham? Dia bagi tahu dua saja. Faham Nabi? Jima' dengan bermimpi sahaja. Okey, ni dua sahaja. Okey. Ataupun jima' dari segi bahasa al-jam'u, himpun, kumpul. Faham? Dari segi bahasalah. Bahasa kasarnya bergabung. Faham ni? Betul lah, faham. Antum bisa main-main kah? Bahasa kasarnya bergabung lah, faham ni? Jadi jima' ni maksudnya perbuatan hubungan kelamin antara suami dan isteri. Apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi ataupun jima', maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu tiga kali. Ini waktu kita belajar sama macam waktu kita belajar adab-adab apa ni? Adab-adab berwuduk. Faham ni? Okey. Ataupun adab-adab bangun daripada tidur kan? Disuruh sebelum kita masukkan tangan ke dalam bejana, maka basuh dahulu tangan kita 3 kali. Ini simbol kepada apa ni? Berwuduk lah ni Dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Maksudnya di sini, kotoran di sini dengan makna kata apa sahaja perkara yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Itu makna dia. Okey, tak semestinya kotoran. Okey, tak semestinya kotoran. Dakwat ni bukan kotor. Faham? Dakwat ni benda yang suci, benda yang biasa, okey? Tetapi disebut sebagai kotor sebab dia menghalang air daripada sampai ke kulit. Faham ni? Apa sahaja yang ada di kulit kita. Okey? Pelekat ke apakah, macam gam. Gam tu bukan benda yang kotor. Faham ni? Tapi disebabkan dia menghalang air sampai ke kulit, maka kita cakap juga dia sebagai kotoran. Okey? Tanggalkan segala kotoran daripada badanmu, kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang. Okey, sunat. Ini maksudnya sunat kita mandi mulakan dengan wuduk dengan segala doa-doanya. Doa-doa yang mana? Yang telah kita pelajari pada malam semalam. Faham? Daripada awal, daripada basuh tangan sampai basuh kaki tu. Okey? Segala doa-doanya. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu. Apa maksud kemudian kan? Apa maksud kemudian kan?
Ambil wudu apa semua, kemudian kan basuh kakimu. Okey, belakangkan. Faham ni? Belakangkan. Jangan dulu basuh kaki. Okey, bila mau basuh kaki tu? Ha? Selepas selesai semua antum mandi wajib apa semua, akhir sekali sebelum keluar daripada bilik mandi, baru basuh kaki. Faham? Ustaz, enggak apa-apa kah? Wuduk kita tu dia Dia tergantung. Faham? Bukankah wuduk ni sepatutnya dia berterusan? Tapi kita sudah basuh ambil wuduk apa semua sampai kepada rambut, sampai kepada telinga, tiba-tiba kita hentikan. Akhir sekali baru kita basuh kaki. Boleh ataupun tidak? Boleh, tidak ada masalah. Sebab sunat mualat, tidak wajib. Wuduk ni mualat sunat. Faham? Mualat ni maksudnya berterusan, bersambung terus. Hukumnya sunat. Tapi kalau antum tidak mualat pun hukumnya tidak membatalkan antum punya wudu. Faham? Ya, misalnya antum pergi kedai Rana kan? Rana bawa CV lah konon contoh, CV hitam. Faham? Dia pergi Bataras. Faham? Jadi bila dia sampai ke rumah mak dia suruh lah ni. Mak dia suruh beli sos. Jadi dia pun balik mak sos. Mak kata aku nak mau sos yang ini. Faham? Aku mau sos yang dijual di Sempurna tu. Padahal sama itu sos sili tu. Tapi dia mau yang di Sempurna juga. Pergi sekarang. Mak dia suruh pergi sekarang. Waktu tu si Mail sedang ambil wudu. Dia sudah ambil wudu apa semua sampai ke muka dia. Sampai ke muka dia, kemudian basuh tangan sampai ke siku, mak dia panggil, suruh pergi beli. Jalan kaki pula tu. Pergi Sempurna jalan kaki Mail. Kalau kau anak yang paling bagus jalan kaki. Si Mail pun pergilah jalan kaki. Jalan kaki sampai Sempurna, patah lagi balik. Dalam keadaan dia tidak buat perkara apa-apa pun yang membatalkan wuduknya. Faham? Seminggu lepas tu dia balik. Contohlah, faham? Seminggu lepas tu dia balik. Sampai syak balik dia terus sambung dia punya wuduk. Sah ataupun tidak? Sah. Asalkan sepanjang 7 hari yang dia pergi itu dia tidak melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi tidak sembahyanglah tu Ustaz. Kita bukan kira tidak sembahyang. Kita bincang bab sah ataupun tidak wuduknya tu. Faham ni? Kita bukan bincang pasal sembahyang ataupun tidak. Okey? Jadi kalau dari segi hukum fiqh sah dia punya wuduk walaupun tidak bersambung. Kerana mualat ni hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Okey? Jadi di sini dia membasuh kedua kakinya selepas melaksanakan dia punya mandi wajib supaya air tidak menjadi sia-sia, supaya tidak berlaku pembaziran di situ. Apabila engkau sudah selesai daripada berwudu, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Dan engkau berniat mengangkatkan ataupun menghilangkan hadas junub. Maknanya bila mana air, macam kita ambil wudu, bila mana air sudah sampai ke muka, di situ niat. Sama juga macam mandi, bila mana air sudah sampai ke kulit, niat. Faham? Mesti ke kepala? Tidak semestinya. Air sampai ke badan pun sudah dikira juga. Tidak semestinya ke? Ini dia punya sunat. Antum kalau mau mandi kiri dulu pun tidak ada masalah. Tapi sunatnya basuh bagian atas sebelah kanan dahulu. Faham ni? Okay. Berniat mengangkatkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri. Jadi di sini ada dia punya kaifiat. Yang pertama sekali 3 kali dahulu kepala bagian tengah, kemudian 3 kali sebelah kanan, kemudian 3 kali sebelah kiri. Ataupun kaifiat yang kedua, 1 kepala kanan kiri 1. Ulang balik kepala kanan kiri 2. Kepala kanan kiri 3. Faham? Jangan antum buat. Itu Kristian. Faham ni? Ini contoh. Jadi ada dua kaifiat. Dan ikutilah dengan sebelah kiri dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu dan selati-selati rambut. Gosok ni di antara sunat berwuduk juga ialah ad-dalku. Ad-dalku ni maksudnya menggosok. Gosok. Ini di antara sunat berwuduk. Jadi jangan tinggal. Biasa kita begitu kan? Kita bukan gosok begitu. Tapi di antara sunnah yang banyak kita tinggalkan ialah ad-dalku. Ad-dalku ni sebenarnya menggosok. Gosok sungguh-sungguh. Macam tu juga dengan mandi junub, gosok. Okey? Gosok badan. Faham? Dan belakang daripada badanmu dan selati-selati rambut di kepalamu. Supaya apa? Supaya air semua menjadi rata. Dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu. Maknanya kulit dah ni, faham Senawi?
ya. Kulit. Dan tempat tumbuh rambut. Jadi tempat tumbuh rambut dan juga bulu. Ratakan semua air di situ. Baik yang tipis maupun yang tebal asnawi. Paham? Ya. Biasalah timur kan, jadi dia mempunyai bulu yang lebat. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi, maka apabila tersentuh tanganmu akan dia, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Faham? Okey. Kalau dia hendak ambil wuduk sekalipun, dengar ya. Kalau dia hendak ambil wuduk sekalipun, kemudian dia melaksanakan hadas besar, dia melaksanakan junub dia melaksanakan mandi hadas untuk menghilangkan hadasnya. Lepas daripada dia mandi tu dia boleh terus solat sudah. Walaupun dia hendak ambil wuduk. Faham? Walaupun dia tidak ambil wuduk. Sebab apa Ustaz? Sebab perkara yang mengangkat hadas besar, otomatik perkara yang mengangkat otomatik hadas kecil terangkat sekali. Faham ni? Jadi walaupun antum masuk dalam bilik air untuk mandi junub, antum tidak berwuduk, faham? Terus siap mandi macam biasa, lepas daripada keluar tu boleh sudah sembahyang. Jadi imam lagi. Faham? Tidak ada masalah. Sebab dia otomatik terangkat sekali hadas kecil. Faham ni? Maka ulangi wudukmu sekali lagi. Ini kalau tersentuh. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah, ini perkara yang rukun. Faham? Wajib ni maknanya rukun lah. Perkara-perkara yang rukun di dalam mandi ini ialah yang pertama sekali niat. Imam Ghazali ni kan, dia beramal dengan apa yang Imam Malik sebutkan. Imam Malik sebutkan apa? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Kan? Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Faham? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang man tasawwafa wa lam tafaqqaha wa lam yatasawwaf, siapa yang belajar ilmu fiqh tapi tidak bertasawuf, hukumnya fasik. Siapa yang belajar tasawuf pula tapi tidak belajar fiqh, hukumnya zindiq. Zindiq ni apa? Terkeluar daripada Islam dengan tidak dia sengaja, dengan tidak tersedar maksudnya. Dia keluar daripada Islam tanpa dia sedar, itu mana zindiq. Faham ni? Tapi siapa yang menggabungkan kedua-duanya, fiqh dan tasawuf, faqad tahaqqaq, bermakna dia telah mendapat ilmu yang hakikatnya. Tahqiq. Faham ni? Jadi Imam Ghazali di samping dia mengajarkan kita adab tasawuf, tapi di sini juga dia mengajarkan kita ilmu fiqh. Faham ni? Dia gabungkan kedua-dua sekali. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah yang pertama sekali niat. Okey? Yang kedua menghilangkan najis jika ada. Okey, jika ada. Yang ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi maknanya Ustaz, kalau mandi wajib ni, di banyak juga soalan orang tanya ni. Kalau mandi wajib ni Ustaz, mestikah kita buang semua kita punya pakaian, mandi dalam keadaan bertelanjang? Ialah sebab takut kain tadi menghalang air daripada sampai ke kulit. Faham? Hukumnya tidak. Okey? Mandi dalam keadaan semua pakaian kita buka tu hukumnya adalah makruh. Hatta termasuk mandi wajib sekali. Pakaian kita ni dia tidak menghalang air sampai ke kulit, tidak. Dia tetap akan sampai. Faham ni? Jadi hukumnya adalah makruh. Mandi biasa kah, mandi wajib kah, mandi sunat kah? Kalau dalam keadaan tidak memakai sebarang pakaian, maka hukumnya adalah makruh. Malaikat malu mau tengok. Malu mau tengok, tapi jin suka. Jin suka. Menghilangkan najis jika ada. Yang ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Itu 3 perkara tu. Okey? Dan perkara yang wajib, tapi kalau antum baca kitab fiqh, kebanyakannya sebut 2 saja. Okey? Niat, meratakan air ke seluruh badan. Kemudian dan perkara yang wajib dalam wudu ini ialah rukun wudu ada berapa? 6. Ini yang disebutkan 6. Okey, yang pertama sekali niat. Ini antum semua sudah tahu nih. Sebab kita sudah belajar Safinah lah, apalah, Risalah Jamiah, semua kita sudah belajar. Okey, membasuh muka sekali. Kenapa dia kata membasuh muka sekali bukan 3 kali? Sebab basuhan pertama adalah basuhan yang wajib. Sekali cak tu wajib. 2, 3 tu hukumnya sunnat. Kurang daripada 3 makruh, lebih daripada 3 makruh juga. Okey? Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali, menyapu sebahagian daripada kepala sekali, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Yang keenam tertib. Tapi yang sekali ini hanya di dalam mandi wajib sahaja, bukan wuduk ketika solat. Faham? Kenapa?
Kenapa wuduk ketika solat Imam Ghazali sebut 3 kali, tapi di sini disebut sekali. Sebab niat utama kita bukan berwuduk, niat utama kita mandi wajib. Faham? Niat utama kita mandi wajib. Kalau dia tidak wuduk pun, dia punya wuduk pun sudah terangkat. Faham nih? Jadi tidak mau berlaku pembaziran di situ. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunnat muakkadah. Okey, boleh sebut muakkad, boleh sebut muakkadah. Faham nih? Muakkad ni maksudnya apa? Yang sangat dituntut. Dan kelebihannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat adalah rugi. Ingat ya, orang yang tidak mengambil berat terhadap yang sunat akan akan terdedah dengan perkara yang haram. Orang yang tidak ambil berat dengan perkara yang sunnah, dikhawatiri akan terdedah kepada perkara yang haram. Dan siapa yang mengambil berat terhadap perkara yang sunnah, maka dia akan terhindar daripada perkara yang haram. Adalah rugi, bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Jadi antum sembahyang fardu belum tentu khusyuk, maka ditampung dengan sembahyang sunat. Antum puasa Ramadan belum tentu sempurna, diganti, di top up dengan puasa sunat Isnin Khamis dan sebagainya. Faham nih? Habis di dalam bab adab-adab mandi. Oke, kita habiskan ni adab bertayamum, baru kita masuk ta'limul muta'allim. Oke, ini tayamum pula. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air, kerana yang pertama sekali ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya. Dalam kitab fiqh kita sudah belajar had mencari air ni terbahagi kepada berapa? Tak ingat? Apa yang kita ingat? Kiwa? Kita sudah belajar di Pondok Wadi. Had cari air. Berapa? 3. Yang pertama sekali? Ente tengok komen, jawapan. Apa yang pertama sekali? Dalam bahasa Arabnya? Haddul gauth. Faham? Antum ni bila tak ada air, antum tak boleh tulis tayamum. Dia ada had. Dia ada had yang membolehkan kita, sudah ada 3 had ni, baru kita boleh bertayamum. Bukan main suka-suka tayamum. Faham ni? Yang pertama sekali haddul gauth, had minta tolong. Apa maksud had minta tolong? Antum berteriak. Faham? Antum berteriak naik atas bumbung. Faham? Berteriak tolong kuat-kuat. Sampai mana suara antum dengar, sampai situ antum wajib cari air. Faham? Sampai situ antum wajib cari air. Dapat pakai mikrofon. Faham? Kena kalau antum guna mikrofon yang harga 10.000, yang dia punya radius suara sampai 60 km, mau cari air sampai sana. Jadi berdiri saja teriak macam biasa. Dia panggil haddul gauth, had minta tolong. Okey, itu had yang wajib. Okey, had yang wajib untuk kita cari air. Okey. Yang kedua dipanggil haddul qurub. Had yang dekat. Okey, lebih kurang dalam 1 km. Lebih kurang dalam 1 hingga 2 km. Itu dipanggil haddul qurub. Okey. Di sini sunat untuk mencari air. Okey, ingat ya, begini. Haddul gauth ni, had minta tolong ni, wajib untuk kita cari air sama ada kita yakin ada air ataupun tak ada air. Kena cari juga. Faham? Sama ada kita tahu di sana ada air ataupun kita tahu di sana tak ada air, kena cari juga. Ini dipanggil haddul gauth. Okey. Kemudian haddul qurub. Haddul apa? Bukan kulub, qurub. Faham? Yang qurub tu kau. Faham? Haddul qurub. Haddul qurub ni kita pergi ketika kita yakin ada air, baru kita pergi. Kalau tidak yakin tak ada air, tak payah pergi, buang masa. Jelas? Ini haddul qurub, lebih kurang dalam 1 hingga 2 km. Yakin ada air, baru pergi. Kalau yakin tak ada air, tak payah pergi, terus tayamum. Jelas? Yang ketiga haddul
Okey, lawan bagi qarib apa? Qalil. Ba'id. Ba'id. Jadi kalau qurub, Haddul ba'id. kalau wazannya qurub, ba'id jadi apa? Ba'id jadi ba'ada. Haddul qurub, haddul bu'ud. Had yang jauh. Faham? Oh ya. Okey? Haddul qurub jadi haddul bu'ud, had yang jauh. Okey? Had yang jauh ni kalau antum sudah lebih kawasan ini, faham? Antum sudah lebih kawasan haddul bu'ud ni, haddul yang jauh ni, ba'id ni, depan mata ada air pun antum tak wajib ambil air tu untuk wudu. Boleh tayamum sudah. Walaupun depan mata antum ada air. Faham? Antum sudah jalan jauh-jauh, faham? Lebih sudah haddul qurub, masuk sudah haddul bu'ud, tiba-tiba depan tu ada sungai. Faham? Sungai, laut, faham? Sungai madu, air arak, faham? Macam-macam situ, syurga lah batu. Faham ni? Itu pun antum tak wajib ambil air tu untuk berwudu. Walaupun depan mata ada air. Sebab apa? Sebab dia sudah lebih daripada had yang membolehkan kita untuk mencari air. Faham? Itu nanti kita terangkan. Sebab kita mengaji tasawuf bukan mengaji fiqh. Ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya. Mencari apa? Di had yang pertama dengan had yang kedua tadi. Haddul gaud dengan haddul qurub tadi. Faham? Yang kedua atau sebab uzur sakit, dia tidak boleh kena air. Ada air tapi dia tidak boleh kena air. Faham ni? Ketiadaan air ni bukan makna tidak ada air langsung ya. Ketiadaan air ni bukan dengan makna tidak ada air langsung. Okey? Ada air tapi guna untuk minum. Itu pun tak wajib untuk kita guna air tu untuk berwudu. Faham? Ada air tapi air tu kita guna untuk bagi minum dengan binatang. Ada air tapi air tu kita guna untuk siram kita punya buah-buahan ataupun tanam-tanaman kita. Faham? Boleh sudah kita bertayamum. Faham? Jadi ada air tapi apa kegunaan air tu kita mau tahu. Ataupun sebab uzur sakit. Dia tidak boleh kena air dan sebagainya. Okey? Yang ketiga, atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas ataupun sebab ditahan di dalam penjara. Faham? Dia mau cari air. Dia tahu di sana ada air. Masih dalam haddul qurub. Dia tahu di sana ada air, tapi dia tidak boleh pergi sana. Sebab apa? Sebab ada binatang misalnya. Ada asnawi misalnya, contoh. Okay? Ada binatang yang takut, yang buas misalnya. Faham? Dia takut. Faham? Waktu tu Nabi pun belum turun. Faham ni? Dia kenapa kau terasa? Dia takut untuk pergi sana sebab takut dimakan dan sebagainya oleh binatang buas. Maka itu pun dia panggil darurat, makan tak wajib juga dia pergi sana walaupun dia yakin ada air. Jelas? Sebab ada binatang harimau dan sebagainya, ular, kekalajengking dan sebagainya. Okey? Ataupun yang keempat, atau kerana air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Faham? Nampak? Imam Ghazali ajarkan kita muamalat lagi. Jangan pentingkan diri. Faham? Ada air kongsi dengan kawan. Tu sahabat Nabi yang 3 orang tu. Faham? Di dalam peperangan ada 3 orang sahabat Nabi di dalam bab ikramul muslimin. 3 orang sahabat Nabi. Sahabat yang pertama hampir syahid, hampir meninggal. Dalam keadaan terbaring minta air dengan satu orang pembawa air. Dia kata air. Jadi yang pembawa air ni pun bawalah datang dengan dia. Faham? Bila dia mau minum air tu, dia terdengar kawannya di hujung sana minta air juga. Faham? Jadi yang kawannya ni dia kata, kau pergi sana, kawan tu lebih memerlukan daripada saya. Padahal dia pun mau mati sudah tu. Paham? Jadi yang bawa air ni pun pergilah sana. Bila dia bawa pergi kawannya yang kedua tu, bila kawannya yang kedua tu meminum air, dengar lagi kawan yang ketiga minta air. Kawan yang kedua tu cakap, pergi di sana. Sebab apa? Sebab di sana lebih memerlukan. Bila dia pergi sana, yang ketiga sudah pun syahid. Kemudian dia pergi balik patah yang pertama pun sudah syahid. Dia pergi balik patah yang kedua pun sudah syahid. Jadi syahid semata-mata untuk tunaikan hajat saudara kawannya yang lain. Faham? Jadi sahabat ni dia sanggup mati demi kawannya yang lain. Kita sanggup hidup asal dapat lihat kawan kita mati. Antum lah tu kan Ustaz. Jadi Imam Ghazali sini ajarkan kepada kita muamalat. Faham ni? Muamalat yang baik ya. Dahagamu atau dahaga kawanmu. Yang kelima, atau kerana air itu milik orang lain
yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Ini pun disebut dalam kitab fiqh juga nih. Paham? Misalnya kita tidak ada air, tapi kita tahu di situ kita boleh dapatkan air di kedai itu. Paham? Misal harga ini RM1. Paham? Kita boleh beli air itu untuk berwudu, boleh beli RM1. Jadi kita boleh pergi kedai itu beli RM1 untuk berwudu. Bila kita sampai sana, penjualnya pula si Mazlan. Paham? Dia pergi jual pula RM1 ni dengan harga RM10. Paham? Dia jual dia jual dirinya tidak laku. Paham? Dia terpaksa jual ambil kesempatan. Paham nih? Maka dia jual RM10. Waktu tu tidak wajib untuk kita beli. Walaupun air depan mata. Sebab apa? Sebab lebih daripada harga apa? Harga pasaran. Jelas nih? Maka dalam keadaan-keadaan ini, hendaklah engkau menunggu sehingga masuknya waktu sembahyang fardu. Kemudian carilah tanah yang baik, yang berdebu. Nah, ingatnya bukan pasir. Yang keenam. Okey, yang keenam, maaf. Atau kerana ada luka dan sakit badanmu. Faham? Yang engkau bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Okey, misalnya dia ada luka. Kalau kena air ni, mungkin lukanya akan bertambah sakit. Satu. Okey, lukanya akan bertambah sakit. Satu. Yang kedua, kalau kena air, lukanya ni boleh sembuh tapi akan jadi lambat sembuh. Faham? Dia akan jadi lambat sembuh. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi akan lebih mudarat. Yang kedua ni kalau kena air dia tidak mudarat, tapi dia akan jadi lebih lambat sembuh. Sepatutnya sembuh 1 minggu, tapi disebabkan kena air boleh sembuh sampai sebulan, 2 bulan dan sebagainya. Faham? Okay? Ataupun yang ketiga, bila mana dia kena air, dia boleh tambah penyakit lain pula yang ada pada dirinya. Boleh timbul pula penyakit lain disebabkan kena air tadi. Faham? Itu maksudnya orang yang kalau terkena air dia sakit. Okay? Jadi ada 3 tu ya. Yang pertama kalau kena air tambah mudarat. Yang kedua kalau kena air lambat untuk sembuh. Yang ketiga kalau kena air bertambah pula penyakit yang lain. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian carilah tanah yang baik yang berdebu, bukan pasir, tanah yang berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Paham? Antum sudah pergi cari penat-penat tanah dan sebagainya, tiba-tiba ada adik antum main bedak. Oh, apa nih bang? Coba tambah. Dia pun pergi tambah bedak di situ. Pun tidak boleh sudah antum guna tanah tu untuk bertayamum sebab sudah bercampur dengan benda yang lain. Paham nih? Kalau antum jalan di jalan raya ataupun di jalan di tempat tanah lah, wah Mazlan, di tanah, tiba-tiba antum nampak apa nih? Busut semut. Kan busut semut tu kan yang tinggi tu kan? Boleh tak antum tayamum di situ? Ambil busut tu, bertayamum di situ. Kalau ada debunya. Boleh ataupun tidak? Kalau ada debu lah, kalau ada debu di busuk semut tu, antum tepuk penuh semua semut di sini. Paham? Boleh ataupun tidak? Kalau ada semutnya enggak boleh. Kalau ada semutnya enggak boleh. Siapa ajar kau? Kau dari mana belajar dari mana? Kalau mati semutnya. Paham. Bahaya kau jadi ustaz nih. Okey? Ada 2 keadaan. Paham? Kalau busut tu kita jumpai di rumah. Dalam rumah. Okey? Kalau busut tu dijumpai di dalam rumah, kita bertayamum di busut tu. Boleh ataupun tidak? Tidak boleh. Tapi kalau antum jumpa busut tu di tanah, di atas tanah, antum boleh bertayamum di busut tu. Sebab apa? Sebab kalau di busut tu bermakna apa? Bermakna dia buat busut tu daripada tanah. Sebab busut tu berada di tanah. Jadi dia buat busut tu daripada tanah. Awalnya daripada tanah. Tapi kalau di mana? Di rumah dia buat busut tu daripada apa? Daripada serbuk-serbuk kayu tu. Jadi itu bukan bahan yang digunakan untuk bertayamum. Jelas nih? Okey? Macam kalau antum pergi Mesir, okey? Adik kawan Ustaz ceritalah. Antum kalau dinding-dinding rumah kita ni, antum boleh tak tepuk di situ untuk bertayamum? Dinding rumah kita ni kan berhabuk. Kan?
Kalau antum pergi luar gini kan banyak debu-debu kan. Tapi rumah lah kereta antum. Kan kereta kan dia berdebu kan? Kan? Antum pergi ambil debu tu boleh atau tidak? Tak boleh tu sebenarnya. Sebab apa? Sebab itu bukan debu tanah yang asli. Itu mungkin bercampur dengan asap, bercampur dengan benda lain dan sebagainya. Tapi kalau antum memang hidup di padang pasir, faham? Di Mesir dan sebagainya, kan? Memang benda tu tanah. Okay? Rumah-rumah orang antum buat macam begini, memang penuh sudah tanah di tangan antum. Itu baru boleh guna untuk, sebab asalnya memang itu memang itu debu tanah. Faham? Tapi kalau yang di rumah di Malaysia ni belum tentu. Sebab takut bercampur sudah dengan asap kenderaan, bercampur dengan asap kilang. Faham ni? Bercampur dengan asap orang bakar sampah. Bakar sampah. Faham? Dan sebagainya. Jelas ni? Jadi itu kita tidak boleh guna untuk bertes. Sebab sudah bercampur dia punya bahan-bahannya di situ. Jelas ni? Okey? Dan tidak bercampur dengan benda lain. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas muka kawanmu. Bukan. Faham? Antum pun khusyuknya mendengar. Engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas tanah tadi, sambil merapatkan jari-jarimu, dan berniat olehmu akan istibahatu salat. Faham? Nama itu tayammum li istibahati fardhu salat. Okey? Maksudnya apa? Membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang Okey, caranya macam mana? Nantilah kita baca cara tu ya. So kita baca tasawuf ke baca fiqh. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali, dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal ataupun tipis. Jadi tidak payah terlampau bertakwa. Wah, ini yang Imam Ghazali mau sampaikan. Jangan terlampau bertakwa, bos. Faham? Kalau air tadi, iyalah. Sebab air sifatnya mengalir. Memang kita kena usaha untuk sampaikan air itu ke tempat had wajah ni. Tapi debu ni dia bukan mengalir. Di mana antum tampar, di situlah dia melekat. Antum pergi begini pun dia akan mengalir. Faham ni? Tapi kalau air ni memang sifatnya mengalir. Antum ambil air, antum letak di sini, antum gosok begini. Semua tempat yang antum gosok tu akan terkena debu. Antum buat begitu. Boleh atau tidak? Tidak, sebab sifatnya bukan mengalir. Jadi tak payah susah-susah mau. Tak payah. Okey, ambil sekali, selesai. Tempat yang tidak kena tu tak ada masalah. Sebab memang sifat debu bukan mengalir. Faham? Okey? Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali, dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal ataupun tipis. Kemudian tanggalkanlah cincinmu jika ada. Disuruh tanggalkan cincin jika ada. Faham? Sebab kita mau basuh kita mau sapu kita punya tangan pula. Okey? Kemudian engkau pukulkan pula kedua. Kenapa waktu pukul muka tu tidak disuruh buka cincin? Waktu sapu ini pula baru disuruh buka cincin. Bukan bahagian itu yang kan? Faham, betul. Sebab muka mana ada tempat untuk antum pakai cincin. Faham? Antum buka kan, tak buka kan, tetap juga sama juga. Faham? Sebab di muka ni tak ada tempat yang boleh yang boleh cincin tu boleh menghalang sampai. Sebab ada tempat-tempat yang lain. Faham ni? Tapi kalau tangan ya memang kita kena buka. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu, dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukulkan pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak yang lain, dan silangkan jari-jari tanganmu untuk menyapu celak-celak jarimu. Jadi macam mana caranya? Inilah Ustaz tunjuklah. Okey, tepuk. Faham? Untuk muka tadi kan? Okey, untuk muka tadi tepuk. Cukup begini sahaja. Okey, ataupun antum tepuk buat begini. Buat. Astagfirullah. Ini answer main-main ke ni? Buat begini. Okey. Yang ini akan tarik begini, yang ini akan buat begini ya. Okey, 1 2 3, dia buat begini. Faham? Okey, begini. Okey, jangan buat antum.
Boleh curi ya. Wah, ada apa ya? Yang merepek. Kemudian kita punya tangan, tepuk, paham? Daripada hujung nih. Oke, pada hujung nih. Oke, ujung nih. Tarik. Tarik. Pusing tangan, tekan, baru buat begini. Sama juga macam ini, tarik, pusing, tekan, buat. Begini. Lepas tu apa? Lepas tu dia suruh tepuk, baru buat. Tepuk begini, baru buat jadi. Selesai. Paham? Jangan pula antum tepuk. Angkat semua tanah-tanah sekali tu, paham? Ini bukan avatar. Untuk menyapu celah-celah jarimu dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum itu akan sekali sembahyang yang maknanya satu tayamum untuk satu solat fardu. Okey? Dan beberapa sahaja yang engkau sukai daripada sembahyang Kalau kita niat tayamum itu untuk baca Quran, okey? Kita tak boleh buat tayamum itu untuk sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Okey? Tapi kalau antum niat antum punya tayamum itu untuk sembahyang fardu, antum boleh gunakan tayamum yang sama untuk sembahyang sunat dan juga baca Quran. Paham? Tapi kalau antum guna untuk niat untuk solat sunat misalnya, antum tayamum untuk sembahyang duha. Okey, antum tak boleh guna untuk sembahyang fardu, tapi boleh digunakan untuk sembahyang sunat yang lain dan juga untuk baca Quran. Jadi ada 3 peringkat di situ. Untuk fardu, untuk sembahyang sunat, untuk baca Quran. Jelas? Dan beberapa sahaja yang engkau sukai daripada sembahyang sunat, dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Jelas nih Mas Lan? Jelas betul? Betul nih? InsyaAllah. Allah bagi taufik kepada kita untuk ambil tibar amal dan sampaikan. Wallahu alam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillah. Masuk fasal yang baru, fasal yang ketiga. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathabati. Ini masuk fasal yang baru. Okey, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathaqabi. Siapa yang tak ada kitab Ta'limul Muta'allim? Tak ada. Ada di PDF? Ada. Oh, ada download apps. Kita boleh download apps tu. Dapat nanti kita download yang bahasa Arab punya. Ada printout di atas. Nanti kita download PDF yang bahasa Arab punya. Okey, antum terjemah situ. Okey, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathabati. Yallah. ينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في المآل ويقدم. Okey, terjemah. Okey, baca terjemah. Wa yanbaghi li talibil ilmi menuntut saugia bagi yang menuntut ilmu itu bahawa memilih ia daripada tiap-tiap ilmu itu akan yang terlebih eloknya dan yang wa ma yahtaju ilaih, yang terapa? Wa ma yahtaju, yang nampak kafir. Yahtaju ni apa? Daripada perkara yang wa ma yahtaju ilai, terhadap perkara-perkara yang dihajatinya ataupun diperlukannya. Yang dihajatkan kepadanya pada pekerjaan agamanya pada ketika sekarang dan yang dihajatkan kepadanya pada masa lagi akan datang. Okey.
Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan hendaklah penuntut ilmu itu kiwa ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Dia memilih ilmu yang paling terbaik daripada setiap cabang ilmu. Kan cabang ilmu ada banyak. Jadi kita zaman sekarang ni, memang kita nak boleh belajar semua ilmu satu sekaligus. Faham? Sebab dengan komitmen kita dan sebagainya. Faham ni? Okey? Jadi macam mana caranya? Kita kena pilih ilmu yang ahsan, yang paling terbaik daripada semua ilmu tersebut. Maksud ahsan di sini apa? Ilmu yang wajib untuk kita pelajari terlebih dahulu. Faham? Jadi utamakan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf berbanding dengan ilmu hadis, berbanding dengan ilmu tafsir. Faham? Berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain daripada itu. Sebab ini pun kita belum selesai lagi. Yang tiga ni pun kita belum habiskan lagi belajar. Lepas habis belajar semua tu, faham sudah, baru kita boleh masuk ke dalam ilmu-ilmu yang lain. Faham ni? Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, dan terhadap ilmu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dirihi fil hali, dan perlulah kita belajar ilmu yang kita gunakan di dalam urusan agama kita. Faham ni? Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, dan juga ilmu yang akan kita perlukan di waktu nanti. Misal kita nanti kan kita mau berkahwin kan, kita antum. Faham ni? Antum mau berkahwin nanti. Jadi mana ilmu munakat di situ antum perlu untuk belajar. Jelas ni? Yang mau berniaga kena belajar ilmu tentang tijarah, ilmu tentang perniagaan yang akan diperlukan nanti. Okey? Insyaallah. Wa yuqaddimu ilmu tauhid. Wa yuqaddimu ilmu tauhid. Maka yang perlu pertama sekali kita ambil perhatian ialah ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Wa ya'rifallaha ta'ala bid dalil, iaitu mengenal Allah dengan dalil. Faham? Mengenal Allah dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi, kerana sesungguhnya iman muqallid. Iman muqallid itu apa? Mengikut. Muqallid ni bukan mengikut. Muqallid ni peniru. Faham? Okey. Kita ni di dalam mengamalkan agama ni dia ada 3 peringkat. 3 peringkat. Yang paling bawah sekali muqallid. Muqallid. Ini peringkat orang awam. Dia tak tahu dalil, dia ikut je. Faham? Dia ikut je. Kenapa sembahyang 5 waktu? Kenapa antum sembahyang 5 waktu? Sebab Islam. Apa dalil Quran sebut, hadis sebut 5 waktu? Ada tak Quran sebut 5 waktu? Di mana? Kenapa perlu ada rukuk? Kenapa perlu ada sujud? Faham? Jadi dia ikut je. Dia main ikut je. Sebab nenek moyang saya dulu rukuk juga. Saya semua rukuk jugalah. Faham ni? Itu dipanggil muqallid. Iman muqallid. Iman yang ikut tak tahu apa-apa. Ikut je. Ini iman muqallid. Faham ni? Kebiasaan orang awam masuk peringkat ini. Sebagian ulama mengatakan iman muqallid ini tidak sah langsung. Tidak sah langsung. Kita bincang dari segi ilmu tauhid ya. Kita bincang dari segi ilmu tauhid. Antum yakin ada Allah tak? Macam mana antum tahu adanya Allah? Sebab orang tua saya dulu ajar Allah ada, Ustaz. Faham? Allah Esa tidak? Macam mana antum tahu Allah itu Esa? Antum pernah nampak Allah? Tidak pernah. Macam mana antum yakin Allah itu ada? Allah itu satu. Ada? Sebab orang tua, apa yang kami diajar di sekolah begitulah Ustaz. Dia ikut saja. Jadi dipanggil muqallid. Ingat sebagian para ulama mengatakan iman muqallid ini tak sah. Tak sah imannya. Sebab tu kalau antum baca Ummul Barahin, Syekh Sanusi sebut apa? Fala budda min fahmi ma'nahu la ilaha illallah wa illam yantafi' biha sahibuha min khuludi ilan nar. Dia kata apa? Tidak boleh tidak bagi sesiapa yang mengaku Islam untuk memahami perkataan kalimah la ilaha. Apa makna kalimah la ilaha illallah? Apa makna kalimah la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan. Kita mau makna di sebalik apa makna kalimah la ilaha illallah. Faham? Okey? Jadi kata Syekh Sanusi dia kata apa?
fala budda min fahmi ma'nahu. Enggak boleh tidak, kita semua ni wajib untuk tahu la ilaha illallah. Kalau enggak tahu makna di sebalik la ilaha illallah, lam yantafi' biha sahibuha. Kalimah ini tidak akan bagi manfaat kepada orang yang menyebutnya. Maksudnya apa? Tidak akan mampu untuk menyelamatkan dia daripada api. Orang kafir enggak sebut la ilaha illallah, tapi dia sebut la ilaha illallah. Dua-dua sama dimasukkan di dalam api neraka. Sebab apa? Yang sebut ni pun enggak faham maknanya, sama macam orang kafir, baik enggak payah sebut. Itu sebagian ulama sebut. Jadi mau enggak mau kena faham makna la ilaha. Jadi peringkat yang pertama sekali muqallid. Peringkat yang dia ikut siap tanpa dia tahu apa-apa. Ikut semata-mata ikut macam orang buta. Itu dipanggil muqallid, maknanya peniru, dia tiru je. Faham? Macam Kakashi misal. Faham ni? Peniru kan? Okey, yang kedua baru muttabi'. Muttabi' baru makna pengikut. Faham? Maknanya apa? Dia ikut ulama dan dia tahu dalil apa yang dia ikut. Itu dipanggil muttabi'. Biasa di sini peringkat yang kedua ni peringkat penuntut ilmu, peringkat asatizah, paham? Peringkat ustaz-ustaz dan sebagainya. Peringkat yang kedua muttabi'. Maknanya apa? Maknanya dia tidak boleh keluarkan fatwa. Dia tidak boleh keluarkan dia hanya mengikuti fatwa ulama sebelumnya. Dia cuma menakalkan fatwa ulama sebelumnya. Itu peringkat yang kedua. Dia beramal, dia tahu apa yang dia amal. Dia tahu dalil dia beramal apa. Faham ni? Itu dipanggil muttabi'. Faham? Yang ketiga mujtahid. Faham? Mujtahid ni apa? Mujtahid ni dia baca Quran, dia boleh keluarkan fatwa daripada Quran. Faham? Orang yang sudah sampai level untuk mengeluarkan fatwa dipanggil mujtahid. Mujtahid ni pun dia ada level-level lagi, mujtahid mutlak, mujtahid itu dan sebagainya. Tapi umumnya ada tiga perkara ni. Jelas? Yang taklid di sini memang taklid ni muqallid kan? Taklid tu muqallid lah. Faham? Taklid ni perbuatan. Muqallid ni orang yang buat perbuatan tu. Paham? Taklid ni maksud dia dah nama pun ada huruf ta di hadapan tu. Huruf ta di hadapan tu kata sifat. Paham? Taklid. Orang yang buat taklid dipanggil muqallid. Apa perbuatan muqallid? Taklid. Paham? Macam kalau antum belajar ilmu hadis, ada mudallas, ada mudallis. Paham? Ada mudallas, ada mudallis, ada tadlis. Paham? Ada mudallas, ada mudallis, ada tadlis. Paham? Mudallis ialah seorang lelaki yang buat tadlis sehingga hadisnya menjadi mudallis. Sehingga hadisnya menjadi mudallas. Paham? Itu itu dalam istilah ilmu hadis. Jadi dia ada disebut istilah mudallis, mudallas dan tadlis. Okay. Jadi kalau ilmu hadis ni dia banyak bermain dengan istilah. Banyak bermain dengan istilah. Jadi kalau antum belajar tu, antum boleh guna tu ayat tu. Mudallis ni. Jadi orang pun tahu mudallis. Paham. Jadi orang boleh nampak di situ. Paham keburauan antum. Jelas Ini siapa ni Ustaz? Baru datang ni. Entah, Ustaz pun tak tahu. Majhul. Majhul ni satu kalimat dalam ilmu hadis. Perawinya majhul. Faham? Maknanya tidak dikenali orang. Majhul. Faham? Ini siapa ni Ustaz? Tak tahu ni. La aslalah ni. Tak ada asalnya ni. Jelas jadi kalau antum belajar tu, antum sudah jadi borro. Faham? Sebab kita belajar ilmu ni memang untuk borro pun. Faham? Baik. Fa inna imanal muqallidi, kerana iman secara taklid tu wa in kana sahihan indana. Nampak? Wa in kana sahihan indana, walaupun sah di sisi mazhab kami, maknanya apa? Maknanya ada mazhab lain yang tidak iktiraf iman muqallid. Ada mazhab lain yang kita bukan bila sebut mazhab ni, kita bukan hanya fokus kepada mazhab fiqh saja ya. Bila sebut tentang iman, dia bermaksud mazhab dari segi akidah. Faham?
Sebab kita di dalam ilmu tauhid ada mazhab, dalam ilmu fiqh ada mazhab, dalam tasawuf pun kita ada mazhab. Kalau orang tanya, apa mazhab fiqh kamu? Syafi'i. Syafi'i. Apa mazhab akidah kamu? Abu Hasan al-Maturidi. Ini Abu Hasan Asy'ari, ini Abu Hasan Maturidi. Mana betul nih? Dua-dua ada. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Apa mazhab tasawuf kamu? Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Paham? Okey. Wa in kana sahihan indana, walaupun sah di sisi mazhab kami ni, orang iman muqallid, lakin yakuna athiman bitarakil istidlal, tapi tetap juga berdosa kerana meninggalkan penggunaan dalil. Paham ni? Okey, jadi usahalah kita untuk menjadi muttabi'. Jelas, Nabi? Usaha untuk jadi apa? Muttabi'. Sambung. ويختار العتيق دون ويختار العتيق دون المحدثات قالوا عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات. وإياكم بالمحدثات. إياكم لا ada bil. Tambah bil. Tambah bil situ. Bil apa mau? Bil air? Elektrik? Tambah itu. Wa iyyakum bil muhdatsati. Maksudnya wa yakhtar atiqa dunal muhdatsati. Maksudnya bangsa dahulu. Maksudnya usahakanlah untuk kamu memilih ilmu yang dulu daripada ilmu yang baru. Apa ilmu yang dulu? Ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang sekarang ni. Kan banyak subjek-subjek sekarang ni kan. Subjek itulah, ekonomi lah, subjek apa? Subjek IT lah, subjek itulah, inilah kan. Belajar usaha sungguh-sungguh itu sampai jadi YouTuber terkenal. Misal. Misal. Tapi tidak belajar ilmu yang 3 tu. Faham, Bro Jeb? Contoh. Jelas misal, faham? Antum jangan begitu. Ini contoh. Dia usahakan untuk belajar ilmu yang dulu berbanding dengan ilmu yang baru. Kenapa qalu? Kerana para ulama menyebutkan alaikum bil atiqi wa iyyakum bil muhdatsati. Hendaklah kamu sentiasa berpegang. Alaikum ini berpegang. Faham? Berpeganglah kamu dengan sungguh-sungguh dengan ilmu yang lama, ilmu yang Nabi bawa. Wa iyyakum bil muhdatsat, dan jauhilah ilmu-ilmu yang baru. Paham? Okey, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh. Paham? Itu semua termasuk dengan ilmu yang lama. Selain daripada ilmu-ilmu tu, semua tu ilmu yang baru. Jelas? Okey? Insyaallah. Wa iyyaka an tashtaghila bihadha al-jidal alladhi dhahara ba'da. Wa iyyaka an tashtaghila bihadzal jidal. Okey? Alladhi dhahara ba'da inqiradil akabir min al-ulama'i. Fa innahu yub'idu at-taliba 'anil fiqhi wa yudayyi'u al-'umra wa yurithu al-wahshata wal 'adawata. Gitu boleh antum baca kitab gitu? Boleh, paham? Belum buat lagi tu dah cakap tak boleh. Wa iyyaka, maksudnya dan berhati-hatilah macam tadi lah, wa iyyakum bil muhdatsat kan, wa iyyakum ni hati-hati. Okey, wa iyyaka, berhati-hatilah kamu antastaghila bihadzal jidal. Janganlah kamu disibukkan dengan jidal. Apa jidal? Perdebatan. Jangan kamu disibukkan dengan baru baca ilmu sikit berdebat, baru baca ilmu sikit berdebat, baca ilmu sedikit berdebat. Faham ni? Sikit-sikit berdebat. Jangan, elakkan daripada perkara itu. Kerana apa? Kerana dia bagi tahu sini, alladzi dhahara ba'da inqiradil akabir min ulama. Perdebatan ini hanya akan timbul setelah wafatnya para ulama. Betul tidak? Betul kan? Ulama-ulama kita dulu sudah meninggal, barulah orang sekarang berdebat dengan apa yang ulama-ulama kita bawa dulu. Faham? Nampak ni? Jadi tinggalkan benda tu ya. Okey. Kerana
Kerana debat ini yub'idu talib 'anil fiqhi. Dia akan menjauhkan pelajar daripada kefahaman yang daqiq. Dia belajar ilmu. Dia belajar ilmu fiqh, tapi ilmu fiqh dia belajar ni untuk debat dengan orang lain. Faham? Dia cuma angkat dia punya pandangan dan pendapat saja, sehingga pandangan dan pendapat lain dia tolak. Padahal ilmu fiqh ni luas. Faham ni? Begitu. Sikit-sikit berdebat. Okey? Dan juga apa? Wa yudayyi'ul umrah. Buang-buang masa. Buang-buang umur siapa mau berdebat tadi. Wa yurithul wahsyata wal adawata, serta dia akan melahirkan sifat apa? Sifat besar diri. Kalau berdebat-debat ni, okey, dia akan melahirkan sifat apa? Sifat sombong, sifat besar diri. Faham? Sifat berterep, boro, apa lagi? Dan sebagainya. Okey? Dan juga wal adawata, dan akan menghasilkan permusuhan. Faham? Okey. Wa huwa min asyaratis saati wartifa'il ilmi wal fiqhi kadza warada fil hadithi. Maksudnya apa? Wa huwa min asyaratis saati, dan di antara tanda-tanda kiamat. Okey? Irtifa'il ilmi wal fiqhi. Ilmu itu dan ilmu dan juga fiqh akan diangkat oleh Allah. Suatu apa? Wa kadza warada fil hadits, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Apa hadisnya? Apa hadisnya tu? Apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, kan? Walakin yaqbidul ilmu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasa ru'usan juhalan fasu'ila. Ada hadis kan? Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ini dengan apa? Dengan menghilangkan ilmu itu sekaligus daripada muka bumi ini. Walakin, akan tetapi biqabdil ulama, Allah menghilangkan ilmu ini dengan mematikan para alim. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kan kamu tidak akan jumpa lagi apa? Orang alim di atas muka bumi ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian kamu akan ambil manusia-manusia ini menjadi orang yang jahil ini menjadi pemimpin kamu. Kamu tanya dengan dia pun menjawab fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Itu maksud hadis itu. Paham nih? Okey? Itu di antara tanda-tanda kiamat, diangkatnya ilmu. Oke, insyaallah sikit lagi. Jam berapa nih? Awal pula ya hari ini. Alhamdulillah. Oke, terus. Tak apalah, kita boleh banyak masa untuk baca ni. Oke. Insyaallah. Apa wa makhtiyarul? Wa amma ikhtiyarul ustazu fayanbaghi wa amma ikhtiyarul ustazi fayanbaghi ay yakhtara al-a'lama wal awra wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah Abu Hanifah radhiyallahu. Antum kalau baca nama Nabi, nama sahabat Nabi, nama ulama, faham? Usahakan untuk sambung tu. Faham? Sebagian ulama kata Abu Hanifah, Imam Malik ni sebut juga dengan gelaran radhiyallahu anhu. Walaupun mereka bukan sahabat, tapi sebut juga dengan gelaran radhiyallahu ataupun rahmatullahi alaihi. Itu adab kita dengan sahabat Nabi dan juga ulama-ulama yang kibar. Abu Hanifah radhiyallahu anhu hina idin Hammad ibn Abi Sulaiman Hammad bin Sulaiman. Okey, Hammad bin Sulaiman radhiyallahu anhu. Bukan bu'da, ba'da. Bu'da tu jauh, ba'da ni selepas. Ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Wa tafakkuri. Okey. Ini dia bagi kita tips macam mana cara untuk memilih guru. Okey? Tips untuk memilih guru ataupun ustaz kita yang mengajarkan ilmu agama. Faham? Antum bisnes pun antum akan cari orang yang memang pakar dalam bisnes. Lagi-lagi dalam bab ilmu agama. Wa amma ikhtiyarul ustazi, dan di dalam
memilih asatidzah ataupun di dalam memilih ustaz, fayambaghi, maka hendaklah penuntut ilmu itu ayyakhtaral a'lama wal awra'a wal asanna. Tiga ciri dia bagi di sini. Okey? Yang pertama sekali apa? A'lama, yang lebih alim di antara mereka. Faham? Yang kedua, kalau sama alimnya ustaz semua ni, ustaz-ustaz kami ni sama semua alimnya, keluar daripada madrasah yang sama, faham? Semua sama, dia punya alimnya pun sama. Pilih yang awra'a, yang lebih wara' di antara mereka. Faham? Ustaz semua wara' ustaz, alimnya sama, wara'nya sama. Wal asanna, pilih yang lebih tua daripada mereka. Faham? Okey, sebab tu kalau macam ustaz, kenapa kami tanya ustaz ni bawa fiqh, dia jawab lain. Ustaz ni bawa jawab fiqh, dia jawab lain. Faham ni? Jadi macam mana cara untuk antum pilih jawapan yang paling terbaik? Antum tengok siapa di antara mereka yang bidangnya memang fiqh. Faham? Ustaz A ni bidangnya ilmu hadis ustaz. Ustaz B ni bidangnya ilmu fiqh ustaz. Jadi antum tengok takhasus ustaz tu di mana? Faham ya? Pengkhususan ustaz tu di mana? Adakah dia belajar ilmu fiqh ataupun tidak? Okey? Kalau antum mau tanya ilmu hadis pula, jangan tanya ustaz yang belajar ilmu fiqh. Tanya dengan ustaz yang memang belajar ilmu. Antum tanya perawi-perawi, ustaz fiqh langsung tak belajar misal. Faham? Dia pun tak tahu. Jadi antum tanya dengan orang yang belajar ilmu hadis. Faham? Ustaz dua-dua belajar fiqh. Macam mana ustaz? Dua-dua belajar fiqh. Dua-dua ni memang takhasusnya di dalam bidang ilmu fiqh. Ilmu fiqh dan juga usul fiqh. Jadi yang mana yang kita mau pakai ustaz? Tengok mana satu ustaz yang lebih lama berkecimpung dalam bidang fiqh di antara keduanya. Faham? Tengok yang lebih lama pengalamannya dalam bidang fiqh. Faham ni? Misalnya ada ustaz keluaran pondok. Okey, ustaz keluaran pondok datang mengajar antum. Okey? Tiba-tiba ustaz tu sudah lama mengajar antum 6 tahun, 7 tahun. Faham? Tiba-tiba ada satu orang pelajar baru balik daripada Mesir misalnya, ataupun daripada Morocco misalnya, pelajar baru, okey? Sudah habis belajar, datang mengajar kitab dengan antum. Tiba-tiba antum dengar dia punya jawaban berbeza dengan apa yang antum sudah belajar dengan ustaz pondok tu. Jadi mana yang lebih antum perlu ikut? Ikut yang lebih lama, yang berpengalaman dalam bidang pengajaran daripada ustaz yang baru tadi. Faham? Belajar benda lain, mengajar benda lain. Pengalaman dalam belajar tidak sama dengan pengalaman time mengajar. Faham? Macam ustaz, bidang ustaz, pengurusan ustaz hadis. Faham? Tapi bila ustaz sampai di sini mengajar ilmu hadis, semua orang bengang. Faham? Ustaz ingat tak? Antum ingat tak, Min? Kan? Bila ustaz mula-mula sampai sini, faham? Daripada syurga dulu. Mengajar di masjid, malam mengajar kitab apa? Kitab Matan Manzumah kan? Matan Manzumah Baikuniyah, ilmu mustalah hadis. Antum bayangkan, ustaz baru balik mengajar kitab Manzumah Baikuniyah. Tipis ya matan. Faham? Mengajar orang kampung. Ada orang kampung di bawah tu, semua semangat dengar. Sekali habis tu, okey ada soalan. Soalan apa? Ustaz, apa hukumnya sekian? Ustaz, apa hukumnya sekian? Yang diajar hadis, tapi tanya soalan tentang fiqh. Jadi di sini Allah bagi ilham, sebenarnya keinginan orang kampung bukan ilmu hadis nih, tapi ilmu fardu ain, ilmu fiqh. Nampak? Jadi dari situ kita sudah paham. Keinginan orang kampung bukan hadis. Antum hebat hadis macam mana pun, tapi kalau bukan itu yang orang kampung inginkan, tidak akan sampai apa yang antum mau sampaikan. Faham? Jadi ustaz pun terus buka kitab fiqh ustaz balik, ulang kaji, kemudian mengajarkan kitab fiqh. Sebab itu keinginan orang fardu ain lebih utama daripada belajar ilmu hadis. Jadi pengalaman time antum belajar tidak akan sama time dengan pengalaman antum pengalaman mengajar lain, pengalaman belajar lah. Jadi kalau ada dua ustaz sama, jawapan yang berbeza, antum cari ustaz yang lebih lama mengajar fiqh daripada ustaz yang baru belajar fiqh. Baru mengajar fiqh. Faham? Jelas ya? Okey. Ustaz sama-sama mengajar ni sama mereka punya tempo. Ini pun sudah mengajar 6 tahun, ini pun sudah mengajar 6 tahun ustaz. Faham? Tengok yang mana yang lebih tua di antara mereka. Tengok di antara mana yang lebih tua di antara mereka. Jelas nih? Okey? Kama ikhtara Abu Hanifah radhiyallahu anhu hina Hammad bin Sulaiman radhiyallahu anhuma. Seperti mana apa? Seperti mana hal yang berlaku dengan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Okey? Ketika dia memilih gurunya Hammad bin Sulaiman. Hammad bin Sulaiman ni seorang ahli fiqh
masuk di dalam zaman tabi'in. Kalau antum baca kitab-kitab hadis ada juga dia punya nama nih, Hammad bin Sulaiman. Okay? Hammad bin Sulaiman ini seorang tabi'in. Imam Abu Hanifah belajar dengan dia berapa tahun? Kalau tidak silap Ustaz 18 hingga 20 tahun. Berguru dengan dia dan tinggal dengan Hammad bin Sulaiman ni. Okey, 18 tahun. Apa dia kata? Dia kata, "Gala wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan fil umuri." Dia kata, saya menemukan seorang guru yang wukuran, seorang yang luhur, yang jujur, okey? Haliman, yang lembut, saburan dan juga penyabar fil umuri, dalam setiap urusannya. Nampak? Jadi dia pilih gurunya Hammad bin Sulaiman sebab apa? Sebab ciri ini. Walaupun dia banyak guru-guru yang alim, tapi dia nampak gurunya ni lebih sabar. Macam misal Habib Ali Al-Jufri ada ceritakan satu kisah. Ada dua kelas ulama. Okey, sedang buat kelas di sini. Okey, ulama A dengan ulama B. Okey, buat masing-masing buat kelas. Jadi ada seorang pelajar ni, dia tak tahu mau duduk di mana. Dia tak tahu mau duduk sama ada di ulama A ni ke ataupun ulama B. Jadi datanglah satu orang di belakangnya, dia kata, "Kenapa berdiri di sini wahai anak muda?" Dia kata, "Saya tak tahu kuliah mana yang perlu saya ikuti." Dia kata, "Mari, saya tunjukkan kepada kamu mana satu kuliah yang perlu kamu ikuti." Faham? Jadi, dia pun bawalah pergi A tadi. Ulama yang pergi A tadi. Bila sudah sampai di tempat pengajian, diorang tak duduk, berdiri je. Berdiri saja. Jadi Syekh tu kata, "Wahai anak muda, silakan duduk." Jadi yang pemuda yang satu ni, faham? Yang yang lebih tua daripada yang memilih tadi antara dua ilmu tu, dia bagi tahu kepada ustaz yang mengajar, dia kata, "Tidak, kami hanya mau berdiri saja. Kami tidak mau duduk." Terus ustaz yang mengajar tu dia kata, "Kamu ni satu orang yang tidak beradab," dia kata. "Kamu ni satu orang yang jahil, yang tidak mendengar cakap tidak menunaikan amanat majlis. Antum sudah berada di majlis saya, antum utamakan hak majlis saya." Ustaz yang pertama tu. Kemudian yang pemuda ni dia tarik tangannya pergi majlis yang kedua. Faham? Dia pergi majlis yang kedua, dia pun berdiri je. Dia berdiri tidak mau duduk. Jadi Syekh tu kata, "Wahai anak muda, silakan duduk." Kemudian dia kata, "Tidak, saya tidak mau duduk, saya mau berdiri saja sepanjang hari di sini." Ustaz tu terus dia tunduk, dia kata, "Ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah kelemahanku. Kenapa sampai orang tidak mau duduk di majlis saya?" Kata Syekh tadi. Kemudian yang pemuda tadi dia kata, "Tengok, sekarang kamu sudah boleh buat pilihan." Faham? Saya rasa kamu sudah dapat tahu di mana sepatutnya majlis yang kamu duduk. Faham? Nampak tidak? Jadi apa? Satu orang yang sabar, satu orang yang waquran, yang jujur di dalam ilmunya, amanah dalam ilmunya, dan mengajar bukan sahaja mengajar ilmu, tapi juga menekankan adab terhadap pelajarnya. Faham ni? Begitu. Wagala, kemudian dia berkata lagi, siapa dia tu? Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Thabittu 'inda Hammad bin Sulaiman fanabattu. Dia kata apa? Saya menetap pada Syekh Hammad bin Sulaiman dan ternyata saya berkembang, saya punya ilmu. Sebab dia pilih guru yang betul, maka berkembang dia punya ilmu. Faham? Wallahu a'lam. Jelas? Okey? Okey, cukuplah sampai sini insya-Allah. Nanti kita masuk dalam bab tentang musyawarah kan? Musyawarat kan? Tentang musyawarat Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim
اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.